banding dengan ARC punya jentera dengan Caprix, apa perbezaan yang paling besar? Misalnya kita cakap pasal Y15 lah. Okey, di Caprix, okey, dia ada regulation lah. Regulation. Okey, di Caprix sebenarnya kita menggunakan throttle body standard, dan juga kita ada cut exhaust tu, dia ada regulation untuk taruh silencer untuk cut dia punya power. Di Caprix. Okay. Untuk cut dia punya power agak slow sikit lah dengan throttle body standard. Untuk di Asia ni kita open. So exhaust dengan throttle body maksimum boleh pakai 32 mm dan exhaust boleh open lah. So perbezaan dia dekat situlah yang paling ketara lah. Yang paling ketara untuk Malaysian Caprix dan juga Asia punya itu mesin. Itu kira main punya regulation lah. Macam mana dengan tires? Okey, tayar kalau ikut di Asia ni kita disponsor oleh Dunlop. So Dunlop dia orang bagi tayar Dunlop Moto3. So kami sekarang ni menggunakan Dunlop Moto3 ya, slick untuk Asia. Jadi untuk di Caprix kita menggunakan tayar lain dan saiz dia juga agak lain. Di sini kita menggunakan saiz yang agak lebar, macam depan 170. Oh, lebarnya. Belakang 21575. Oh, dia memang Moto3 punya spek. Moto3 dia agak ganjil lah, dia punya saiz pun agak ganjil lah. Okey, jadi memang tayar ni original asal untuk Moto3 juga? Ada tulis Moto3. Oh, memang ada tulis Moto3. Memang Moto3 Dunlop. Okey. Memang untuk Moto3 lah? Memang Moto3. Okey. So di Underbone kita menggunakan Moto3 punya tayar. So agak grip dan juga kita boleh lean angle agak boleh lebih daripada Caprix lah, saya rasa. Okey, jadi sebelum ni ARC memang start dia, saya ingat memang tak gunakan full slick, dia gunakan road tire saja kan, performance tire. Last 2017 lah performance tire. Start 2018 dah Moto3. Itu yang tahun pertama you masuk Moto3. ARC. So dari Caprix dengan motor yang tak begitu kuat dengan tire performance tire sahaja, dan awak jump terus ke ARC dengan motor yang lebih laju, lebih kuat dengan full slick. Apa beza awak rasa antara masa awak dari Caprix jump ke ARC? Okey, perbezaan dia memang kita boleh rasa daripada segi suspensi dan juga kestabilan lah. Kestabilan dan juga grip, sebab saya rasa dia lebih stabil daripada Caprix. Caprix ada sedikit macam goyang-goyang sikit. Okey, yang ni agak stabil, berat. Lepas tu grip kita boleh lean lebih daripada Caprix. Sebab Caprix lean dah tak boleh, dia rasa tak slide sebab tayar ada saiz kecil. So lebih confident jugalah. Lebih confident. Saya rasa untuk ARC punya mesin lebih mantap lah daripada Caprix. Kira dia macam awak cakap tadi, ARC punya spek memang open. Kira itu spek semua boleh modify to the max untuk engine, untuk semua gearbox. Dia ada regulation. Ada regulation juga. Macam gearbox open. Okey, gearbox open. So macam CC kita kena kekalkan 150. So piston kena saiz yang asal, tak boleh jet rod apa, tak boleh lah. Asal. Piston saiz yang asal, tapi kita boleh menggunakan piston racing lah, Doom ke apa ke boleh. Cuma CC kena asal, tak boleh dimodify. Lepas tu throttle body kena maksimum 32, tak boleh lebih. Lepas tu tak stroke tak boleh ubah. ECU pun open. Lepas tu berat motor maksimum 90 kilo, tak boleh kurang. Kira paling ringan 90 je. Tak so boleh kurang. Kalau rendah daripada tu kena add weight lah. Disqualified lah. Kalau keluar juga disqualified. Kalau kita add weight boleh? Add weight boleh. So kena add weight lah. Untuk teknikal dah lah. Lagi apa lagi yang boleh kita bahaskan? Kita akan pergi ke dekat lagi. Fazli akan tour kita motor ini, okey? Sekarang Fazli akan tour kita, cerita sikit tentang motor ini. So macam mana kita mula dengan luar dulu? Boleh? Okey. Kat luar sebenarnya nampak Y15 biasa. So apa yang berlainan kalau kita berbanding dengan satu jentera jalan raya? Okey, kalau ikut
Perbezaan Jentera 15 biasa dengan perlombaan sangat-sangat berbeza. Kalau ikut tengok macam kita ambil bahagian handle. Okey, bahagian handle saja kita tak menggunakan handle yang asal sebab kita menggunakan handle dari jenis YY Pang. Okey. So dekat sini kita nampak dia sedikit rendah daripada handle asal. Dia rendah, dia ada lebih bengkok turun tak? Okey, kalau ikut handle tu memang dah tersedia dengan bengkokan yang sesuai. So kita terus pasang dan memang terus sesuai dengan keadaan yang kita nak Okey. Okey, lepas So tu bermakna dia punya posisi memang lagi rendah daripada motor asal. agak jauh juga agak rendah, banyak juga. Berapa inci? Saya ingat lebih kurang 3 inci lebih. 3 inci lebih. Daripada level sampai ke rendah. 3 Selain inci. daripada rendah, dia posisi dia pun lain tak? Dia ada kecut sikit. Dia akan bengkokkan sikit untuk kita dapatkan kita punya aerodinamik tu. Kecut sikit lah. Lepas tu yang bahagian depan ni, bahagian cover ni Okey. memang lampu dibuangan. Okey, macam cover ni kita menggunakan fiber daripada asal Y15 juga. Kita ambil mold daripada kepala Y15, kita buat dia jadi fiberglass. So kita gunakan fiberglass untuk cover dah. Ini untuk lebih lightweight lah, ringan. Satunya lebih lightweight dan juga kita mudah untuk selenggara lah, senang buka pasang, semua senang lah. Okey, dan lagi tu saya nak tunjuk dekat seat ni Okey, ini yang antara yang paling unik. Okey. Kalau kita tengok dekat seat ni seat ni ikut. Kalau dulu memang dia orang akan potong straight. Kalau zaman dulu memang tak ada ni. Okey, sekarang ni je baru ada macam bonggol ni. Okey, ni sebenarnya ada fungsi. Okey, fungsi dia ialah untuk kami sebagai rider, kami nak bila masuk enter corner, kami perlukan kepit motor. Jadi dia bertindak sebagai macam tank. Dalam motor tank kan. Okey, dia bertindak macam tank. So bila motor kat macam ni dia tak ada tank. So kami agak susah sikit. So kami tambah benda ni untuk jadikan dia macam tank lah. So memang boleh dikatakan semua tim sekarang menggunakan teknik yang sama. Okey, design ni sebelum ini kan kita Malaysia punya Caprix sudah puluh-puluh tahun. Ya. Tak pernah ada orang terfikir buat macam ni. Ya. Lepas tu semua yang lurus saja turun terus. Ya, betul. Sebenarnya design ni siapa yang terfikir buat macam ni? Okey, kalau mulakan? kalau ikut bagi saya yang pertama sekali saya nampak design ni ialah UZ Racing. Okey, UZ Racing yang menggunakan sistem bonggol ni yang pertama lah. Okey, untuk mesin 130 doang. So masa tu kami pun tidak menggunakan lagi sebab kami tak tahu dia punya fungsi. So selepas kami menggunakannya dan kami dapat satu orang cakap satu result yang baik lah. So memang berfungsi lah sangat-sangat benda ni untuk rider. Bagi awak kan, traditional punya seat dengan ini, awak rasa apa rasa dan apa beza yang paling ketara sekarang? Okey, kalau ikut traditional punya seat kita tak ada ni. So kita tak dapat kepit. Kita tak dapat kepit kaki kita kat sini. So agak goyang motor tak stable untuk kita nak turn. So bila ada benda ni, bila motor macam nak membuang pun kita masih lagi kepit. Masih lagi selamat. Jadi dia boleh save lagi kalau ada hadapi sebarang ni dia masih kita boleh kepit lagi dekat situ. So masih boleh selamatkan lagi lah. Banyak fungsi dia juga. Okey. So ini salah satu inovasi yang kira bagus lah untuk underbone kan. Okey, kalau ikut pun memang sejak tahun 2019 ke 2020 semua tim menggunakan seat yang sama, lebih kurang macam ni lah. Okay, so biasa ini seat kena custom sendiri ke ada supplier supply? Okey, setengah ada yang boleh custom sendiri, ada setengah kedai seat pun ada yang boleh buat. So mengikut design masing-masing lah. Design masing-masing lah. Oh, ada design masing-masing juga untuk yang macam ni. Ada yang suka macam ni, ada suka yang jenis lain. Ya, dia ada beberapa jenis design. So ni salah satu design yang ada untuk kami. Dan bermacam-macam jenis design lagi. Ada yang besar, ada yang belakang sikit. So bergantung kepada rider punya saiz. Kadang-kadang rider panjang nak kena belakang sikit, dia rider kecil nak kena depan sikit. So bergantung lah. Bagus lah, dia suara jadi macam motor tank. Kita boleh adjust berapa panjang nak ke belakang. Bersesuaian dengan rider. Ada rider yang kecil, ada rider yang besar. So bersesuaian dengan rider. Okey.
Macam mana dengan cover set dia? Dia cover set adalah cover set standard ke? Okey, kalau ikut cover set, memang kami menggunakan cover set asal Y15 lah. So Memang original lah. original Fiber atau bukan, cover set memang tak ada fiber. Cover set kami menggunakan yang asal Y15. So kami hanya cat saja. hanya kasih cat je lah. Lepas tu saya nak show sikit dekat footrest lah. Okey, macam footrest kami menggunakan footrest brand Rapido. Okey, tapi kami melakukan sedikit modifikasi dekat tapak untuk kita nak dapatkan kedudukan yang paling ideal. So kami terpaksa modifikan sikit untuk dapatkan kedudukan yang ideal lah, dan ini kedudukan yang paling sesuai untuk saya. Dan juga rider lain pun lebih kurang lah, sama lah. Tapi ini juga terpulang kepada rider-rider yang kesesuaian sendiri kan. Ya. Dia lebih suka macam mana, lebih tinggi ke lebih rendah. Ya, okey, macam bila dah buat tapak macam ni, so rider dia ada kecil, dia ada besar. So di sini kita buat beberapa lubang untuk kita adjust. Kita boleh adjust kedudukan footrest tu. So mana yang rider yang kaki pendek apa, kita boleh adjust ke depan, kaki panjang kita boleh adjust ke belakang. So dia universal lah. So agak mudah untuk kita ubah kedudukan, sebab kadang-kadang litar juga berubah. So macam kita orang pergi dekat Suzuka kita terpaksa adjustkan dia tinggi sebab litar dia terlalu banyak selikoh yang kiri kanan. So terpaksa ubah tinggi. So bergantung kepada litar juga. Kenapa tidak terus kasih tinggi sahaja kalau memang ada sirkuit yang perlu tinggi kan? Kenapa terus tak tinggi sahaja? Dia bergantung kepada keselesaan. Sebab kita kadang-kadang kita lebih selesa yang rendah, so kita tak selesa yang tinggi. So bila ada certain circuit yang rendah dia touch, so kita terpaksa gunakan tinggi. Bila tinggi macam kaki kita terjengkit sikit, kita terpaksa ride yang follow dengan track punya tu lah. Tapi Dan yang kita nampak actually, kita nampak ini adalah bracket custom kan? Yep. Ini memang khas buat yang awak cakap modify ni. Yep. Ini pun banyak orang buat yang idea tersendiri. Ya. Nampak macam ini plate lebih besar. Ya. Ada yang satu plate kecil aja. Ya, betul. So itu semua terpulang masing-masing. Masing-masing punya idea. Okey. Ya. Exhaust. Saya nak show off sikit dekat exhaust Exhaust kami menggunakan exhaust ni, kira orang panggil exhaust bangsawan lah. Sangat-sangat bangsawan lah, sebab dia SC Project ni MotoGP lah pakai. Okey. Benda ni sebenarnya ramai fanboy tak faham benda ni. Kalau macam dekat sini dia untuk kita adjust dia punya compression. Okey, compression ni kita punya tahap keras lah, macam keras lah. Okey, dia punya rebound dekat bawah ni. Macam Y15 standard, kita brake saja pun tayar tak berapa kuat. Dia lari sikit. Ya, sebab kecil, terlalu kecil.